Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya. Di bulan yang mulia ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menjayakan program Bicara Nur Ramadan 1445 Hijriyah, anjuran maktab. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada di bulan Ramadan ini adalah suatu kesempatan yang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersyukur kerana kita diberi peluang ini. Santunilah, hadirilah, hayatilah bulan yang mulia ini, supaya kita menjadi orang yang bertuah di kemudian hari. Baik tuan-tuan sekalian, tajuk yang kita cuba tekuni pada kali ini ialah basahkan lidah dengan zikrullah, atau dengan bahasa Arabnya lisanan ratban bi dzikrik. Basahkan lidah dengan menyebut engkau, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Berada di bulan Ramadan dan membicarakan tentang basah lidah ini atau zikrullah ini adalah suatu kesempatan dan juga peluang untuk kita melaksanakan zikir Allah secara yang lebih senang, mudah, dan boleh memberi sesuatu yang input yang berguna kepada kita, terutama kita berada di bulan yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya ialah dua kalimah yang khafif, ringan kita menyebutnya dengan lidah kita, dan dari sudut timbangannya saqil, berat, atau dengan kata lain bahawa walaupun ringan sebutannya tetapi nilainya atau keutamaannya amat tinggi di sisi Allah, di sisi Ar-Rahman, iaitu Allah, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujian baginya, maha suci Allah yang maha agung. Mudah kan menyebutkannya? Memang zikir ini satu yang mudah disebut, mudah diingati, tetapi kadang-kadang kita alpa, kita kadang-kadang dilupakan dengan kesibukan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahawa satu ketika
Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya bagaimanakah atau apakah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrik atau bidzikrillah taala. Hendaklah sentiasa lidah engkau atau lidah kamu menyebutkan sebutan zikrullah. Mudah-mudahan ia akan mengukuhkan. Dan dalam hadis yang lain pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas khair? Siapakah manusia yang khair, yang baik? Maka Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh, iaitu orang yang panjang umurnya. Di samping umur yang panjang, amalannya juga baik. Dan seorang yang lain bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kasurat alaina. Wahai Rasulullah, syariat Islam itu amat banyak dalam kewajipan kami. Perintahkanlah kami supaya melakukan satu urusan atau satu perkara yang boleh mengukuhkan jiwa kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah taala. Hendaklah engkau sentiasa menyebut nama Allah, atau sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Ratban bidzikrik, atau selalunya kita guna perkataan rutab dalam makan buah korma rutab yang basah. Lebih enak daripada kita makan yang kering untuk mengunyah, untuk merasai kemanisannya. Maka begitulah satu perbandingan yang boleh kita dekatkan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini, apakah maksud zikir? Dalam perkataan bahasa Melayunya, zikir ialah menyebut atau menyebut nama sesuatu dengan hati dan lisan bagi menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya atau hukumnya atau perbuatannya, atau menyebut para rasul-rasulnya, nabi-nabinya berbuat amal kebajikan seperti membaca Al-Quran, bertasbih, memberi nasihat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, tahmid, tahlil, dan banyak lagi. Dengan kata yang mudahnya kita sebutkan ialah segala aktiviti yang bertujuan menyebut, mengingati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebutkan dengan zikir. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan az-zakirin Allah katsira waz-zakirat addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang berzikir kepada Allah dari lelaki
secara yang banyak, kathira, wazakirat, termasuk juga zakirat, iaitu yang zikir menyebut nama Allah daripada kalangan perempuan. Kerana ayat ini dalam surah Ahzab ini, ayat 35 ini didahulukan dengan kalimah al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, hinggalah sampai kepada az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Ayat Al-Quran ini diturunkan kerana seorang sahabah Nabi atau isteri Nabi SAW telah menyebutkan atau telah memberi komen tentang ayat Quran ini diturunkan banyak dalam kalangan orang lelaki. Kata-kata yang perintah dan sebagainya banyak diturunkan kepada lelaki. Maka Rasulullah SAW menunggu sehinggalah turun ayat ini untuk menjelaskan bahawa tidak ada diskriminasi, tidak ada perbezaan antara satu amalan atau nilai-nilai amalan yang dilakukan, baik lelaki dan perempuan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya keutamaan zikir ini bukan hanya untuk lelaki, bukan hanya untuk orang-orang yang kita kata lelaki lah, tetapi termasuk juga wanita-wanita yang melakukan amal yang tekun, yang banyak zikirnya, maka dikira sebagai satu keutamaan zikir. Sebab itu Allah Ta'ala kata di akhir ayat ini, setelah disebutkan tentang al-muslimin wal muslimat al-mu'minin wal mu'minat al-qanitin wal qanitat hingga seterusnya, az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Ta'ala sediakan kepada mereka keampunan dan juga pahala yang agung, yang besar. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan yang selalu juga kita sebut, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan sebutan atau zikir Allah, maka ia dapat menenangkan jiwa kita. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Dalam ayat lain juga Allah Ta'ala menyebutkan uzkurullaha dzikran katsira, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Surah Ahzab ayat 41. Begitu juga dalam ayat surah Baqarah ayat 200, Allah Ta'ala menyebutkan فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Apabila kamu selesai melaksanakan manasik al-haji atau kewajipan-kewajipan yang difardukan di musim haji, maka ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, sebagaimana engkau mengagung-agungkan datuk nenek kamu atau keturunan kamu sebelum datangnya Islam. Baik, tuan-tuan sekalian, menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak
dengan zikir yang banyak ini merupakan suatu keperluan dan juga merupakan suatu pendekatan bagaimana kita dapat mendekatkan diri pada Allah. Kita lihat dalam hadis menyebutkan siapa yang diberi peluang untuk berzikir, mereka tidak berzikirkan kepada Allah, maka mereka satu hari akhirat nanti mereka akan menyesal kerana perbuatan tidak berzikir kepada Allah. Ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkurullah fihi illa ra'awhu hasratan yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad, yang maksudnya ada di kalangan satu kaum yang duduk di satu majlis dan mereka tidak mengingati Allah, mereka berborak dan sebagainya, maka mereka akan ditimpa penyesalan yang amat sangat di hari kiamat nanti. Saudara-saudara sekalian, kita lihat juga bagaimana Islam menganjurkan bahawa zikir ini harus dilakukan dalam semua keadaan. Satu peluang yang diberi oleh Islam yang luas bagaimana amalan zikir ini tidak disyaratkan terlalu ketat. Misalnya dalam surah An-Nisa 103, Allah Ta'ala menyebut fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Hendaklah mengingati Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, dan ketika kamu berbaring. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah ketika pagi dan petang. Begitu juga surah Ar-Rum ayat 17, Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Maha suci Allah. Sebutlah Maha suci Allah ini ketika petang dan ketika pagi, dan baginya lah, bagi Allah lah segala pujian di langit dan di bumi ketika petang dan ketika zuhur. Selain daripada itu ialah kita, tuan-tuan sekalian, ialah zikir juga merupakan suatu amalan yang dijawab atau dibalas oleh Allah secara yang cepat, atau maksud dengan kata lain, apa yang kita zikirkan itu dibalas oleh Allah. Seperti dalam hadis disebutkan, man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Bila seorang itu menyebut Allah di dalam dirinya, maka aku akan mengingatkannya di dalam dirinya. Dan siapa yang mengingatiku ketika dalam kumpulan yang satu kumpulan, satu pertemuan, maka aku akan mengingatnya dalam kumpulan yang lebih utama, yang lebih baik daripada itu. Jadi dengan kata lain bahawa bagaimana sifat positifnya Allah atau Allah dalam perspektif Islam tidaklah negatif. Baginda Allah Subhanahu Wa Taala melakukan satu tindakan yang refleksif atau menjawab segala apa yang diingati oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, dalam satu ulasan menyebutkan bahawa zikir ini adalah satu keperluan atau makanan hati dan roh. Dia juga merupakan syifa, penyembuh yang boleh melembutkan hati, menghidupkan jiwa yang mati.
menghidupkan jiwa yang mati. Seperti masalul ladzi yadhkuru rabbahu, umpama orang yang menyebut Tuhan dan tidak menyebutnya seperti hidup dan mati. Orang yang selalu menyebut Allah atau menyebut sebutan Allah dalam dirinya, ia boleh melembutkan hatinya dan dia menjadi syifa, menjadi penyembuh. Sebaliknya menyebut manusia itu adalah penyakit, membawa penyakit. Atau memuja manusia itu boleh melahirkan tindakan yang sebaliknya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ayyul amal afdal, apakah amalan yang paling afdal. Jadi taqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu juga satu zikir yang besar. Wala zikrullahi akbar. Sebab itu dalam Islam berbagai-bagai zikir yang boleh kita amalkan, supaya dengan itu pendekatan atau makanan untuk jiwa kita tidaklah tertentu satu amalan. Jadi ia boleh menjadikan ia unsur kepelbagaian dan juga menjadikan banyak pilihan, dan juga kita lihat bahawa tidak ada satu sekatan-sekatan yang atau syarat-syarat yang tertentu yang menyebabkan atau menyusahkan satu amalan atau zikrullah ini. Jadi zikrullah Ta'ala cukup banyak jenisnya. Zikir asma'ullah dan sifat-sifatnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan juga kita lihat juga bagaimana Islam memberi suatu amalan atau ibadat zikir yang mudah, yang tidak sukar. Seperti dalam hadis Nabi, hadis Abu Hurairah, qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Siapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, dialah Tuhan yang esa, lahul mulk baginya kerajaan, walahul hamd baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah berkuasa atas sesuatu 100 kali pada satu hari. Ia menyamai kita bebaskan 10 hamba, asyara riqab. Kemudian ditulis baginya 100 hasanah, dan juga terhapus 100 kejahatan, dan terpelihara daripada syaitan sampai petangnya. Tengok bagaimana mudahnya Islam menawarkan suatu kelebihan, suatu amalan yang membolehkan seorang itu mendapat ganjaran pahalanya, di samping dia mendapat suatu ketenangan jiwanya. Dalam hadis At-Tirmizi an Jabir qala subhanallah wa bihamdih, siapa yang mengatakan subhanallah, maha suci Allah dan pujian baginya, gharasat lahu, akan ditanam baginya nakhlah fil jannah, satu pokok tamar di syurga nanti. Jadi demikian bagaimana Islam mempermudahkan
Dalam hadis, dalam Al-Quran disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dalam surah Al-Qamar. Dan sesungguhnya iaitu Allah mempermudahkan Al-Quran untuk zikir atau untuk hafalan atau untuk peringatan, maka tidakkah engkau mengambil pengajarannya? Jadi bagaimana kita lihat puluhan ribu sejak Islam diturunkan atau Al-Quran diturunkan, manusia setiap waktu membaca Al-Quran, menguasai Al-Quran, menghafal Al-Quran. Puluhan ribu mereka, ratusan ribu, jutaan manusia boleh menghafal Al-Quran dengan mudah. Jadi ini menunjukkan bagaimana Islam melaksanakan satu kaedah hidup yang mudah dengan amalan zikir ini, terutama apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi itulah betapa mudahnya, dan begitu juga dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 15, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau sebuah kitab, itu Al-Quran, dan di dalamnya zikrukum, menyebutkan kamu, atau dengan kata lain menyebutkan kebaikan dan kelebihan untuk kamu. Tidakkah kamu berfikir? Tengok bagaimana Al-Quran salah satunya kitab yang menyebut tentang diri kita sendiri, diri kamu sendiri yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang mendengar Al-Quran, yang sedang menguasai Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran itu boleh menjadi suatu kitab yang fokus kepada penyebutnya sendiri, menyebutkan orang itu sendiri. Satu keistimewaan yang tidak pernah wujud dalam kitab yang lain. Ya, tuan-tuan sekalian, satu perkara yang penting ialah kita sekarang ni berhadapan dengan cabaran bagaimana kita boleh memanfaatkan waktu kita semasa kita hidup ini untuk kita zikir pada Allah. Kadang-kadang kesibukan seorang dengan aktiviti dan juga dengan kehidupan ini menyebabkan manusia ini disibukkan dengan ingatan-ingatan yang lain, dengan ingatan keduniaan, ingatan kepada kerja-kerja hariannya, ingatan-ingatan yang berkaitan dengan kerja dan berkaitan dengan kehidupan sekitarnya. Tapi kita harus ingat bahawa kita menghadapi cabaran-cabaran atau penghalang-penghalangnya. Antaranya ialah syaitan, jin dan syaitan manusia. Makhluk ini sentiasa menghalang kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sifat manusia yang kata an-nas, manusia ni pelupa, dan manusia ni ada nafsu dan syahwat, maka syaitan dan jin akan menggunakan seluruh agennya untuk menjadikan kita lupa dan juga kita mengikuti langkah-langkah mereka. Sebab itu Allah Ta'ala kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan para ulama menyebutkan bahawa bagaimana cara kita menangani isu gangguan-gangguan syaitan ini dengan melupakan kita untuk mengingati Allah, ialah kita mesti yakin dan percaya bahawa
kita kena usaha supaya sebagai satu pendekatan kita untuk kita mengurangkan pengabaian, bagaimana kita boleh start Len? Tak apa, saya akan cut je ni. Agak Okey, tentang pengabaian kita terhadap ingatan kepada Allah. Dia ada antara beberapa punca yang menyebabkan manusia ini kurang atau tidak mengingati Allah. Antaranya ialah hati manusia ini atau jantung nurani manusia ini telah diracuni oleh maksiat. Jadi kata ulama, seluruh maksiat itu adalah racun bagi hati atau boleh mematikan hati. Walaupun seluruh maksiat itu merupakan punca, tetapi punca utamanya yang boleh menjadikan zikrullah itu tidak basah atau tidak dihayati dengan baik ialah kerana ada 4 puncanya, ada atau 4 sumum atau kita kata 4 racun atau punca yang boleh merosakkan jiwa manusia ini. Satu ialah fudulul kalam, iaitu terlalu melampau dalam percakapan. Jadi percakapan yang tidak terkawal atau percakapan yang ekstrim boleh membawa kepada tersebarnya racun ini, iaitu hati yang rosak kerana perbuatan demikian. Yang kedua ialah fudulun nazar, iaitu ekstrim dalam penglihatan atau kita tidak mengawal penggunaan mata kita dan kita mendedahkannya kepada perkara unsur-unsur maksiat, dan sudah tentulah ia menjadikan hati manusia itu bertambah rosak dengan tidak terkawalnya penglihatan itu. Yang ketiganya ialah fudulun ta'am, iaitu melampau dalam mengambil makanan, makan dan minum. Atau dengan kata lain, kita tidak fikirkan tentang halal haram, atau kita terlalu ekstrim ikut hawa nafsu dalam kita melaksanakan pemakanan kita lah, begitu. Yang keempat ialah fudulul mukhalatah, iaitu ekstrim dalam aktiviti sosial. Maknanya aktiviti sosial yang tidak terkawal boleh menyebabkan tersebarnya perbuatan atau tu hati yang hati yang boleh menyebabkan terdorongnya perbuatan yang tidak baik atau menghalang daripada zikrullah yang banyak. Jadi sebagai kesimpulannya akhirnya ialah bagaimana kita perlu menjadikan diri kita seperti orang yang ada akal fikiran yang baik, ulul albab, yang mana Allah Ta'ala mengajarkan supaya orang yang mempunyai pemikiran yang terkawal itu ialah orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu orang yang sentiasa mengingati Allah ketika berdirinya dan ketika duduknya dan ketika berbaringnya. Dalam semua keadaan mereka tidak lupa pada Allah. Malah mereka sentiasa berfikir
Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka sentiasa berfikir pada kejadian langit dan bumi. Ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguhnya engkau tidak jadikan kehidupan ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Maka bebaskanlah kami daripada api neraka-Mu. Demikianlah bagaimana Allah SWT menganjurkan kita supaya menggunakan akal fikiran kita, supaya kita tidak terjerumus kepada orang yang lalai daripada mengingati Allah SWT, malah menjadikan kehidupan keseluruhannya sebagai suatu ingatan dan suatu sebutan yang mulia di sisi makhluk ini. Tidak lain ialah zikrullah katsira, zikran katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan sekalian, tema wadah tahun ini, bulan Ramadan ini adalah untuk membangun jil Al-Quranul Hakim, iaitu supaya Al-Quran itu dihayati untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan pelbagaikan aktiviti-aktiviti, daripada membaca Al-Quran, membantu orang-orang miskin, dan juga bulan Ramadan adalah untuk menyantuni golongan yang amat memerlukan. Jadi saya menyeru, ayuh kita sama-sama menjayakan agenda ini dengan memperbanyakkan sumbangan kepada aktiviti membangun jil Al-Quran Al-Hakim.